TV KPM. Macam mana ni tadi doktor dengan nurse kata kena biar gantung macam ni. Tapi alah, lenguh lah. Ambil lah. Apa kata kalau ambil, lepas tu pegang je lah air ni. Macam ni. Tak macam ni. Boleh kot. Jadi bolehlah nak bawa ke mana-mana ke. Apa tu Mira? Kenapa Mira bawa turun? Ni cikgu ke doktor ni? Alamak, saya bawa turun sebab saya senang nak pergi mana-mana. Macam ni je pegang. Mesti ada sebab kenapa doktor tu gantung Mira. Kena gantung sebenarnya ni. Oh, salah lah. Maksudnya apa saya buat ni? Tak boleh pegang macam ni? Tak boleh. Mira kena gantung semula. Alamak, kena gantung semula. Tak boleh. Okeylah, kalau macam tu saya gantung semula kena lah, gantung cikgu. semula. Okey, saya gantung semula. Okey, bila gantung, barulah ada perbezaan tekanan dekat sini. Perbezaan antara perbezaan ketinggian maksud cikgu. Perbezaan ketinggian di dalam turus cecair. Jadi tekanan yang terhasil akan menyebabkan cecair daripada botol intravena ni masuk dengan lebih mudah ke dalam salur darah Mira. Oh, okey. Tapi sebelum tu, siapa cikgu ni? Siapa cikgu ni? Kalau anda kat rumah semua nak tahu siapa cikgu, jadi ayah kita saksikan terlebih dahulu Profil Guru. Cikgu kita. Ingatkan doktor tadi. Rupanya Cikgu Khairunisa. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik Mira. Cikgu. Sihat Alhamdulillah. Mira macam mana? Saya tadi kurang sihat sikitlah, itu yang kena cocok tadi tu Cikgu. Itulah. Terkejut masa teringat Cikgu jadi doktor pula tiba-tiba kan. Betul tu. Okey Cikgu. Sebelum kita bersembang dengan lebih lanjut lagi tentang subjek kita sebenarnya hari ni, pasal apa ni topik kita. Mungkin Cikgu boleh dipersilakan untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Okey. Cikgu sanitize dulu tangan. Betul. Kemudian baru kita boleh buka peletup muka dan simpankan di dalam sampul peletup muka. Baik, Cikgu Nisa. Ya, saya. Ini bukan kali pertama Cikgu di kelas mahir dan banyak kali juga Cikgu datang. Sebelum ni Cikgu mengajar subjek yang sama iaitu fizik, tetapi topiknya berbeza. Betul. Okey, untuk hari ini, terutama sekali kepada anda di rumah yang menonton, hari ini kita nak belajar subjek fizik di mana topiknya ialah tekanan cecair. Betul Mira. Okey. Macam tadi, tadi tu kita berlakon sikit tadi kan. Sebenarnya untuk menunjukkan satu aplikasi tekanan cecair. Jadi itu adalah satu aplikasi yang mudahlah kita tengok sebenarnya kan. Tengok dekat sana tekanan cecair. So dalam tekanan cecair ni mesti ada perbezaan ketinggian Mira. Kalau macam tadi tu Mira tak boleh je suka-suka hati angkat dia punya beg letak dekat bawah, tak boleh. Sebab bila jadi macam tu tekanan dah berkurang. Bila tekanan berkurang jadi tak bolehlah air. Itu tadi sebenarnya glukos tau Mira. Glukos tu tak bolehlah masuk dalam pembuluh darah. Sebab tu doktor akan gantung di tempat yang lebih tinggi daripada pesakit. Ada sebab lah. Ada sebab lah Mira. Tak boleh. Walaupun lenguh, walaupun rasa lenguh, kena tahan jugalah. Selalunya tangan kita duduk macam ni kan. Duduklah sebenarnya. Selalu pesakit kalau dekat hospital dia baring kan. Dia duduk. Macam tadi Mira berdiri mungkinlah put. Sebab tu rasa mengah kan. Saya pun bawa turun. Bawa turun okeylah, nak bawa pergi mana-mana nak tak boleh. Nak pergi jalan-jalan lah tu tak boleh. Tak boleh. Kalau tu. nak berjalan boleh, kena bawa lah dengan dia punya holder tu sekali. Bawa teruslah berjalan. Tariklah sekali. Itu yang cikgu nak terangkan. Ya, itu betul. Konsep tekanan dalam cecair pada hari ini kan cikgu? Ya, betul Mira. Itu macam kita punya pengenalan lah untuk apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik. Dan atas meja ni pula cikgu, saya nampak ada banyak sangat peralatan, ada radas dan sebagainya ni. Adakah konsepnya tetap sama juga macam konsep glukos tadi? Betul. Sebenarnya ini adalah eksperimen yang dijalankan di sekolah Mira. Eksperimen yang kita jalankan di sekolah untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan dalam cecair. Hari ini cikgu akan buat 2 eksperimen insya-Allah, 2 eksperimen untuk mengkaji faktor-faktor. Kita tengok kejap lagi apakah faktor-faktor yang akan mempengaruhi tekanan cecair itu.
ada faktor rupanya. Ada. Saya teka satu cikgu sebab tadi saya bawa turun beg glukos ni. Mungkin faktor yang pertama berkaitan dengan ketinggian. Ya, ada berkaitan dengan ketinggian. Kejap lagi kita tengok macam mana kita nak buat dengan ketinggian ni. Okey, sekejap lagi kita tengok cikgu. Okey, dan macam cikgu katalah ada 2 eksperimen. 2 eksperimen maksudnya 2 faktor yang berbeza. Ya, betul. Okey. Dia sebenarnya ada 3 faktor. Kejap lagi kita tengoklah kan apa faktor tu kan. Tak bestlah kita cerita semua sekarang. Boleh cikgu. Tapi sebelum kita berhenti berehat macam biasa, suka untuk Mira ingatkan kepada anda di rumah, jangan lupa untuk patuh kepada SOP. Kalau nak pergi bazar Ramadan petang nanti ikut SOP, dan yang paling penting sekali, stay tune sehingga ke puja rancangan sebab Cikgu Nisa nak terangkan 2 eksperimen yang menarik hari ini untuk kita tahu apakah faktor yang menyebabkan tekanan dalam cecair. Jadi kalau nak tahu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Masih lagi bersama dengan Mira, Cikgu Khairul Nisa dari SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Cikgu, tadi cikgu kata lepas ni kita nak buat 2 eksperimen untuk betul, Mira. nak tahu faktor yang berceritakan tentang tekanan cecair. Okey, apa tu eksperimen pertama cikgu? Saya dah ready dah ni. Ready kan? Tak sabar dah Mira ni. Okey, sebelum tu cikgu, tadi kan cikgu dah cakap ada beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan cecair. Seperti formula yang tertera dekat depan, P sama H rho G. Jadi P sama H rho G ni, H di mana H itu adalah kedalaman Mira. Okey, rho itu kita adalah singkatan untuk ketumpatan dan G ialah graviti. Inilah dia formula bagi tekanan. Okey, jadi 3 faktor ni, 3 faktor H, rho dan G ni kita akan kaji hari ini, H dan juga rho, iaitu kedalaman dan juga ketumpatan. Untuk H, macam tadi kita asyik sebut ketinggian kan Mira, tapi dalam air kita tak panggil ketinggian, dalam air kita panggil kedalaman. Okey. Jadi kita akan mulakan eksperimen kita yang pertama untuk mengkaji faktor-faktor faktor pula kan. Untuk mengkaji faktor kedalaman. Okey, ini dia Mira, kita punya eksperimen hari ini. Kita ada kat sini manometer. Cikgu perkenalkan dululah kan radar-radar dia kan. Okey, ini adalah manometer. Kemudian kita ada ini dipanggil tiub silikon. Tiub silikon. Kadang-kadang ada juga yang guna tiub plastik, tapi cikgu lebih suka guna tiub silikon sebab tiub silikon ni lebih fleksibel. Kalau plastik tu kadang-kadang dia keras sangat kan, dia boleh pecahkan kita punya manometer ni. Oh, ya ke cikgu? Betul. Lepas tu kita ada macam-macam jenis cecair kat depan ni. Kemudian kita ada silinder penyukat. Cikgu guna silinder penyukat yang ini untuk 1000 ml. Lepas tu cikgu ada lagi banyak bekas-bekas beraneka jenis bekas hari ini cikgu bawa untuk kita tengoklah kita punya ketumpatan cecair nanti kan. Okey. So tanpa membuang masa Mira, boleh kita mulakan dengan eksperimen pertama. Eksperimen pertama untuk mengkaji H tadi. H iaitu kedalaman cecair kan. Okey, jadi dalam tiub ni, ini kan manometer kita kan. Manometer kita ni, okey, kita letakkan dulu dengan air. Ini bukan air sirap orang kahwin ni. Itu air apa cikgu berwarna merah ni? Ini sebenarnya air biasa berwarna merah. Cikgu pusingkan dulu. Okey, sebab cikgu nak letakkan dia punya cecair ni Mira. Okey boleh nampak Boleh. Okey, jadi kita nak letakkan air ni sampai mana kan? Kita letakkan supaya sehingga satu paras lengan kita yang sama. Bukan lengan kita, lengan tiub U. Lengan tiub? Tiub U ni, okey, cikgu selalu kalau buat eksperimen ni, cikgu selalu suka nak guna sampai di 24 cm. Kenapa 24 cm, cikgu? Dia sebenarnya kita boleh letak kat mana-mana. Tapi cikgu suka letak dekat tengah-tengah. Okey, dah nampak dah. Okey, jadi perkara pertama yang kita mesti pastikan adalah ketinggian pada paras manometer ni mestilah sama.
Kedua-dua kedua-dua bahagian. tube you tadi tu, kedua-dua lengan tu mesti sama. Okey, bila dah sama, lepas tu kita kan tadi kita punya faktor pertama tadi adalah kedalaman. Jadi kita kena ukur dulu kedalaman. Okey, cikgu angkat kat sini kan. Ini air hijau pula. Tadi Ini air hijau, sirap orang kahwin. Yang ini air FNN. FNN hijau. FNN hijau. Okey, untuk yang ini sebenarnya sebab tadi kita nak kaji faktor kedalaman. So, kita kena ukur, Mira. Kita kena ukur dulu. Kena guna pembaris. Okey, cikgu suka guna pembaris yang pendek kecil ni. Ukur pada kedalaman. Okey, cara mengukur adalah mesti daripada paras permukaan cecair tadi. Oh, bukan dari bawah, cikgu? Tak boleh daripada bawah. Kedalaman dikira daripada permukaan cecair. Okey, permukaan cecair. Jadi cikgu letak tadi sebab tadi air cikgu letak pada 1000 ml. Jadi daripada paras cecair kita ukurlah. Okey, hari ini cikgu nak buat 4, 8. Lepas tu ada 12, 16, 20. Tapi hari ini kita tak sempat kot buat 5. Kita buat 3 bacaan sahaja. Okey, jadi cikgu dah tanda siap-siap. Macam inilah cara murid-murid semua kena buat. Bila dah ukur, tanda dengan masking tape. Ambil masking tape, potong dan tandakan. Supaya Mira, kita punya kerja ni jadi sistematik. Tak payahlah setiap kali masuk corong tizel, bawa keluar, ukur pula. Lagi, ya. Tak sistematik kan? Jadi, bila kita buat eksperimen, kita kena pastikan kita punya cara-cara kita buat eksperimen ni adalah sistematik. Okey. Itu kita kena ukur dengan air hijau tu kan? Betul. Kenapa air hijau tu cikgu tadi tuang pakai air warna merah? Saja je sebenarnya. Cikgu nak bagi dia berwarna-warni hijau dan merah. Menceriakan kita punya hari daripada dia tak ada warna kan. Okey. Sekarang cikgu rasa cikgu nak turun kat tepi lah. Okey, silakan cikgu. Sebab cikgu dah nak masukkan corong tizel. Okey, corong tizel ni cara dia, corong tizel ni kita akan masukkan ke dalam tube sebenarnya. Okey. Kat sini. Alright. So, kita akan masukkanlah corong tizel ni. Corong tizel ni kan kita dah ukur kedalaman. Jadi, kita akan masukkan corong tizel. Bila kita masukkan corong tizel, okey, nampak kan? Okey. Bila kita masukkan corong tizel, ada air. Tengok cikgu angkat balik. Dia kosong, tak ada. Bila kita masukkan ke dalam air, ada sedikit air yang telah masuk ke muncung corong tizel. Jadi kita akan ukur daripada permukaan kepada aras cecair. Okey. Bukannya dekat bawah corong tizel ni. Kita kena ukur daripada aras permukaan cecair ni kita. Lepas tu sampai ke dalam permukaan cecair di dalam corong tizel. Kemudian, kita tengok Mira, dekat tube you ni, sekarang... Boleh saya ke depan juga, cikgu? Boleh. Ke depan juga, cikgu. Baik. Okey. Silakan. Sini kan? Okey. Kalau tengok kan Mira, kalau tengok dekat sini, tube. Tadi kan bila cikgu angkat. Okey, tengok. Okay, kita tunggu dia stabil dulu. Okey. So, bila kita masukkan, ada dia naik. ada perubahan dekat sini kan. Sebab dalam kita punya silikon ni ada udara. Dalam kita punya ruang udara ni memang ada udara kan. Jadi, udara ni tadi akan menolak cecair supaya dia bergerak. Itulah tekanan tu, Itulah cikgu. tekanan dia. Jadi, cara untuk kita kiranya, macam cikgu cakap tadi kan, kita dah kira daripada aras, atas hingga ke bawah. Ini adalah 4 cm. Cikgu dah ukur siap-siap. Okey, lepas tu cara macam mana kita nak kira? Nampak tak jadual kat sana tu, Mira? Okey, jadual dekat whiteboard tu ada jadual kan? Cikgu dah sediakan. Ada bacaan turus 1, bacaan turus 2. Lepas tu perbezaan ketinggian. Kan? Okey. Jadinya, di sini kita dah ada bacaan turus 1. Kita bacalah bacaan turus 1. Lagi satu. Bila dalam fizik, bila kita baca sesuatu, mesti kita pastikan kedudukan mata berserenjang. Boleh Mira tolong cikgu tuliskan? Kalau kedudukan mata berserenjang tu, cikgu, maksudnya kena betul-betul selari kan, cikgu? Ya, ni. 90 darjah. Okey. Macam ni kan? 90 darjah kan? Okey. Cikgu kena sengitkan sikit sebab cikgu nak baca. Okey, bila kita dah baca macam ni, right, kita pun tengok paras mata kita. So, bacaan dia ialah pada 22. 22. Bacaan turus 1, 22. Okey. 22. Bacaan turus kedua adalah pada 26.9.
26.9 tapi pada kedalaman yang sama, cikgu. 26.9. Mak Mira tulis dekat tepi. Bacaan turus kedua. Betul. 26.9. Okey, cikgu keluarkan. Lepas tu kita tolaklah Mira. Kita tolak. Kita guna kalkulator kan. 26.9 tolak 22. Okey, kita dapat perbezaan ketinggian dia 4.9. 4.9. 4.9. Tolak sajalah Ya, cikgu tolakkan je. So kita dapat ya. perbezaan ketinggian tadi. 4.9. Mira tolong tulis. 4.9 kat sini cikgu. Ya, betul. 4.9. Okey, itu adalah yang pertama. Cikgu tak payah letak kosong kat belakang. Ingat lagi lah Mira. Kali ni tak payah. Tak perlu sebab kita punya pembaris hanya boleh baca sehingga 1 titik perpuluhan sahaja. Jadi kita tak perlu tambah kosong dekat belakang tu. Di 22 pun sama sebab kan Ya. macam 22.0. Betul. Kalau 22.0 tu betul. Cikgu ingat tadi 2.2 tadi. 22. Okey. Alright. Lepas tu kita teruskanlah dengan kita punya kedalaman yang kedua. Masukkan semula kita punya corong teaser kan. Ya. Masukkan sehingga 8 cm. Cikgu dah tanda kat sini. Jadi kita punya aras cecair itu pada 8 cm. Okey, sebab kita bacalah. Baca di sini kita punya bacaan ialah pada 19.5. 19.5. 19.5. Okey. Okey, lagi satu adalah pada 29.1. 29.1. Perpuluhan 1. Okey, lepas tu Allahu Akbar. Lepas tu kita tolakkanlah. Tak susah pun kan eksperimen ni. Senang je sebenarnya. 29.1. Okey, jadi kita dapat 9.6. Okey, 9.6. Okey, kita dapat 9.6. Kita teruskan dengan eksperimen yang kita teruskan dengan bacaan yang ketiga. Bacaan yang ketiga 12 cm. Okey, kita pun masukkan sampai aras cecair dia. Okey, dan kita baca bacaan turus yang pertama di sini ialah 18.3. 18.3. Perpuluhan 3. 18.3. 18 ke 17 cikgu? Sekejap cikgu tengok. 17.7 cikgu. 17 perpuluhan. Yalah, 17.7 lah Mira. 17.7. Okey, selepas itu kita baca pada bacaan turus kedua. Cikgu pun dah pening juga kepala cikgu tengok macam ni. Okey, kita tengok 30.8. 30.8. Dekat bacaan kedua. Bacaan kedua. Okey. 30.4 ke 30.8 cikgu? Kamu bukan lagi sekali. Okey, kita masukkan lagi sekali. 30.8. 8 cikgu 8. 30.8. 8. Okey. Cikgu kata 30.8, saya tulis 30.8. Okey cikgu. Okey, jadi kita tolakkanlah kita punya bacaan tu. Okey. Okey, kita tolakkan bacaan kita 17.7 tolak dengan 30. 30.8 tolak dengan 17.7. Okey, kita dapat 13.1. Okey, kalau Mira tengok dia punya perbezaan ketinggian tu Mira, apa yang boleh Mira katakan dia punya perbezaan ketinggian tu? Saya nampak makin dalam air, makin tinggi perbezaan ketinggian turus tu. Semakin dalam air, semakin bertambah dia punya bacaan ketinggian kan? Itu yang kita nak tunjukkan hari ini. Apabila kedalaman ini semakin bertambah, kita selalu dalam kita punya penjelasan kita tak cakap semakin dalam-dalam. Kita akan cakap semakin bertambah kedalaman. Semakin bertambah kedalaman air, semakin bertambah tekanan cecair itu. Macam tu. Dengan jelasnya boleh nampak kan? Betul. Jadi maksudnya perbezaan ini ialah ini yang menunjukkan isi padu tekanan tu cikgu. Yang ini perbezaan ketinggian ini mewakili tekanan.
Itu yang kita nak tunjukkan hari ini. Daripada jadual tu juga sebenarnya Mira, cikgu nak tunjukkan daripada jadual kita boleh dapat satu graf sebenarnya. Okey. Satu graf sebenarnya daripada apa yang kita dapat hari ini. Okey, macam tadi cikgu tak buat semua eksperimen ni kan. Cikgu hanya buat 3 bacaan sahaja. Okey, ini adalah bacaan yang telah cikgu ambil lebih awal lagi bersama dengan cikgu punya pelajar-pelajar. Jadi bila kita plotkan graf, kita akan dapati graf ini adalah graf yang berkadar terus. Okey, seperti yang telah kita cakap tadi lah Mira, kan? Semakin bertambah kedalaman, semakin bertambah tekanan. Terbuktilah kita punya eksperimen hari ini. Itulah eksperimen. Habis eksperimen yang pertama. Habis eksperimen yang pertama untuk kita punya tadi kan faktor tadi yang cikgu tunjuk dekat formula kat depan kan? Betul. Formula tadi P sama H rho G, di mana H adalah kedalaman cecair. Okey, baru selesai eksperimen pertama. Ada lagi lepas ni cikgu? Ada lagi satu eksperimen kita. Tapi macam cikgu kata yang paling penting sekali bila nak buat eksperimen ni, mata kita kena berserenjang dengan bacaan kan cikgu? Betul. Mata kita mesti berserenjang dengan bacaan. Macam tadi kan, bila kita nak, sebenarnya tadi patutnya cikgu kena diri kat depan tau. Kat depan. Tapi kalau cikgu berdiri kat depan tak eloklah pula kan. Nanti macam mana cikgu nak tunjukkan? Ya, patutnya kita berdiri dekat depan, lepas tu badan kita kena turunkan. Supaya mata kita ni satu paras. Macam ni kan. Macam ni tadi kita pusingkan, patutnya macam ni kita pusingkan, kemudian kita turunkan badan kita supaya mata kita sama paras. Betul. Macam tu cara yang betul. Okey, baik cikgu. Itu cikgu dah tunjukkan cara yang betul untuk eksperimen pertama. Lepas ni kita nak buat eksperimen yang seterusnya. Kita berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Sekarang kita dah berada di segmen yang ketiga untuk eksperimen yang kedua. Betul cikgu? Betul. Okey, untuk eksperimen kedua ni kita nak uji apa pula? Tadi kita dah uji kedalaman air kan? Yang ini pula? Alright. Tadi kan faktor-faktor kita kan ada 3 kan Mira? Betul. Tadi yang untuk eksperimen yang pertama kita dah kaji tentang kedalaman cecair. Sekarang kita nak tengok pula faktor yang kedua iaitu ketumpatan cecair. Okey, hari ini cikgu ada bawa 3 jenis cecair. Okey, kita masih kekalkan warna hijau kita untuk air. Yang kedua kita bawa gliserin dan yang ketiga kita ada alkohol. Okey, setiap ketumpatan ni cikgu dah tulis siap-siap di dalam jadual. Macam air ketumpatan dia ialah 1000 kgm kuasa negatif 3. Betul. Alkohol 790 kgm kuasa negatif 3. Dan gliserin adalah 1300 kgm negatif 3. Okey, kalau Mira tengok tu mana satu agaknya ketumpatan yang paling rendah tu Mira? Yang paling rendah, rendah ialah alkohol cikgu. Alkohol kan. Alkohol tu ketumpatan yang paling rendah. Okey, jadi kita tengoklah macam mana kan eksperimen ni. Macam manakah ketumpatan ini memberi kesan kepada tekanan cecair kan. Okey, so macam tadi juga lah Mira, kita masih lagi guna corong Teasel dengan manometer kita. So kita akan just masukkan corong Teasel. Cikgu dah tanda sebelum murid-murid semua mulakan eksperimen ini, murid-murid kena pastikan kedalaman ini kita malarkan. Macam tadi kita malarkan jenis cecair. Semua kedalaman kita malarkan air kan, jenis cecair. Tetapi apa yang kita ubah adalah kedalaman. Okey, macam eksperimen yang kedua, kita kena malarkan kedalaman. Okey, jadi kalau Mira tengok setiap satunya cikgu dah tanda pada kedudukan kedalaman yang sama.
200 Okey, cikgu. pada 200. Yang ini sebenarnya dia lebih kurang 2 cm. Okey. Lebih kurang 2 cm ke? Dalam 4 cm. Cikgu pun dah tak ingat tadi berapa berapa cikgu ukur. Tapi yang penting murid-murid semua kena pastikan kedalamannya adalah sama. Semua jenis cecair Semua jenis cecair mesti kita letakkan corong teaser ni pada kedalaman yang sama. So kita masukkan macam tadi, kita masukkan. So kita letakkan dia punya air kan. Nampak paras air tu, kita pastikan paras air pada tengah-tengah lah. Okey, atas ni. Sorry. Okey, macam tu. Kemudian kita akan baca pada pembaris. Untuk yang pertama, dia ialah 21.9. Saya tulis cikgu. Untuk alamak, cikgu tak buat pula kan. Tak apalah, Mira tulis dekat tepi je lah. 21 sini sebelah sini 21 boleh tulis dekat situ. Cikgu lupa pula tulis bacaan turus tu kan. 21.9. Okey. Kemudian cikgu dah gerak-gerak ni, tangan cikgu dah lenguh sebenarnya pegang. 21.9 tadi Allah dah lari jap cikgu kena lekatkan balik. Okey, 21.9 mana tadi? Dengan 2 Okey, 21.9 dengan 26.2. Okey, 26.2. 26.2. Jadi kita akan tolakkan. Yang 26.2 tu saya nak letak dekat Cikgu tolak teruslah. 26.2 tolak 21.9. So kita akan dapat yang pertama, perbezaan ketinggian dia ialah 4.3. 4.3. Okey, lepas tu kita akan buat pula untuk jenis cecair yang kedua iaitu glycerin. Okey. Boleh cikgu kalau ataupun saya pula yang bacakan tu cikgu. Boleh juga kita bertukar tangan kan. Kita tukar boleh cikgu. Okey kita bertukar. Saya cuba untuk baca cikgu Boleh. Ini cikgu marker. Okey. Mira pula cuba. Saya cuba. Okey, untuk glycerin kita masukkan dia. Okey, kalau kita tengok glycerin ni ketumpatannya adalah yang paling tinggi. Okey, bawah sikit Mira. Alright. Bacaan dia ialah 26.7. 26.7. Okey, lagi satu yang sebelah sana. Sebelah sini pula ke cikgu? Bukan. Bacaan turus yang sebelah sana tu. Bacaan turus kedua. Sini ya? Bukan. Pada Ya, ada cikgu. Okey, kita letak balik. Mira letak balik. Letak balik sampai dekat 200. Okey, tu bacaan yang sebelah sana. Oh, sebelah situ. Yang sebelah situ, yang tinggi tu. Okey. Tadi saya ambil yang tinggi tu cikgu, 26.7 tu. Okey, tak apa. Saya ambil yang rendah. Yang rendah berapa? Okey, yang rendah tu ialah 21.4. Okey, 21.4. Jadi perbezaannya adalah 5.3. 5.3, betul. Okey, 5.3. Okey, sekarang kita tengok pula untuk glycerin. Glycerin Untuk glycerin. Cikgu yang salah. Astagfirullah. Ataupun bawah tu cikgu potong nama. Okey, cikgu potong. Aduh, cikgu. Okey, sekarang kita tengok alkohol. Alkohol kan? Okey. Okey, untuk alkohol. Kita tengok alkohol. Saya tengok yang tinggi dia ialah 25.5. 25.5. Okey. Yang rendah dia ialah 22.4. 22.4. So kita dapat 3.1. Okey. So kita dapatlah kan. Kita susun balik. Mengikut ketumpatan. Mengikut ketumpatan yang paling rendah kepada ketumpatan yang paling tinggi. Okay, kalau kita tengok ketumpatan yang paling rendah adalah alkohol. Kan? Diikuti dengan air dan glycerin. Okey, kalau Mira tengoklah kan, cikgu dah susun ni, cikgu dah tulis 1, 2, 3 ni, apa yang boleh Mira katakan tentang dia punya ketumpatan ni?
sebabkan semua isi padunya mala sama, dalamnya sama je mala. Betul. Yang berbeza mungkin jenis cecair ke cikgu? Belum, jenis cecair berbeza, ketumpatan kan. Jadi apa yang kita boleh cakap kat sini Mira, sebenarnya yang kita nak tunjukkan adalah semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah perbezaan ketinggian apa? Tadi kedalaman. Tekanan. Kedalaman tadi faktor pertama kan. Okey, perbezaan ketinggian turus air ini mewakili kita punya tekanan. Mewakili tekanan kita hari ini. Jadi kesimpulan daripada eksperimen kita yang kedua, semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan. Tengok dalam masa berapa minit je kita dah boleh buat 2 eksperimen hari ini. So kalau kita tengok tadi daripada formula kita, P sama H rho G, kita dah cover faktor yang pertama iaitu kedalaman. Faktor yang kedua iaitu ketumpatan. G itu apa? G tu ialah graviti. Graviti. Mana boleh kita ubah graviti? Kan? Jadi faktor graviti ni di sini kita berada di bumi kan. Jadi kita tak ubahlah faktor di bumi tu, tapi daripada eksperimen ni apa yang kita boleh katakan ialah macam semua tadi kita katakan, kalau kedalaman bertambah, tekanan bertambah. Betul. Kalau ketumpatan pula bertambah, tekanan bertambah. Kalau graviti bertambah, maka tekanan juga akan bertambah. Macam tu Mira. Tak susah pun sebenarnya tajuk tekanan cecair ni. Yang saya nampak semua kesimpulan yang kita buat bila eksperimen ni kan, semua dia macam semakin bertambah, yang belakangnya pun akan semakin bertambah. Dia tak bergerak apa orang panggil bergerak songsang kan cikgu? Kalau kita kena tengok pada formula. Kalau formula kita memang hari ni formula kita adalah semua formula yang berkadar terus. Apa yang kita boleh cakap? Kedalaman cecair berkadar terus dengan tekanan. Ketumpatan cecair juga berkadar terus dengan tekanan. Begitu juga dengan graviti. So semua berkadar terus. Tak ada yang berkadar songsang. Macam tu Mira. Okey, faham. Selesai eksperimen kedua. Ya, selesai eksperimen yang kedua. Dan sama juga semua bila kita dah ambil bacaan kena ambil kedua-dua bahagian. Tapi saya tanya cikgu, kenapa satu bahagian akan tinggi, satu bahagian dia rendah pula bacaannya? Sebab tadi dalam ruang silikon, tiup silikon tu ada udara. Jadi cecair ni tadi akan menolak molekul-molekul udara dalam tiup silikon dan menolak cecair yang berwarna merah tu tadi. Di situlah dekat dalam corong Tizzel kita pula, corong Tizzel kan, tadi kan kita masukkan corong Tizzel kat dalam. Dalam corong Tizzel kita tu juga ada molekul-molekul udara. Di situlah kita ukur perbezaan tekanan ini. Macam tu Mira. Jadi manometer ni secara tak langsung digunakan untuk mengukur tekanan. Okey. Jadi kita nak ukur tekanan, kita tak boleh terus nampak, tapi kita ukur melalui perbezaan ketinggian turus air. Faham. Itulah dia, selesai dah 2 eksperimen kita dengan menggunakan manometer dan juga menggunakan 2 konsep yang berbeza. Yang pertama kedalaman, yang kedua ialah ketumpatan. Ya. Faktor sebenarnya. Faktor ketumpatan. Faktor pertama kedalaman, faktor kedua iaitu ketumpatan. Okey, saya faham dan saya yakin mereka di rumah pun faham. Jadi kita berhenti berehat seketika cikgu? Boleh Mira. Okey, lepas ni nak buat apa pula ni kan? Saya ada nampak lagi ni ada banyak minyak masak pula. Ada sikit lagi. Minyak masak kot lepas ni yang kita nak uji kan. Jadi kalau nak tahu kita berhenti berehat seketika, kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Mahir. Kita sudah berada di segmen yang terakhir
selesai kita punya eksperimen cikgu. Alhamdulillah. Tapi di segmen terakhir ni saya nampak kat depan ni masih ada lagi beberapa radar-radar ni cikgu. Yang ini sebenarnya cikgu tak buatlah. Cikgu cuma nak bagi idea dekat murid-murid di rumah. Macam tadi kalau tengok cikgu gunakan corong teaser kaca. Lepas tu cikgu gunakan tiup view kaca kan. Lepas tu manometer tu tinggi. Sebenarnya cikgu nak bagi idea untuk murid-murid semua boleh sebenarnya eksperimen ni diorang boleh buat mereka boleh lakukan di rumah. Murid-murid juga boleh lakukan eksperimen di rumah. Gantikanlah silinder penyukat yang ni kan macam susah nak cari silinder penyukat ni kat rumah. Kan guna gelas kan mak marah. Tambah-tambah guna Tupperware lagi kena marah. Jadi kita boleh gunakan botol-botol kan. Botol-botol yang terbuang. Cikgu bawalah beberapa contoh hari ini sebenarnya. Okey, lepas tu manometer. Kat sini kan manometer. Kalau manometer tadi kaca, sebenarnya murid-murid boleh gunakan salur getah sebenarnya. Salur getah aquarium tu. Mereka boleh gunakan salur getah tu untuk bentukkan dia bentuk seperti U. Lepas tu letak pembaris dekat tengah-tengah, bertukanglah sikit kan. Macam ni cikgu? Macam ni, macam yang seperti yang cikgu bawa ni. Okey, macam ni. Jadi murid-murid boleh buat sendiri di rumah. Nanti tak lama lagi kan nak PDPR, mungkin tak ada apa-apa aktiviti, kalau nak buat bolehlah cuba buat di rumah nanti. Itu peralatannya boleh buat sendiri, tapi kalau tadi macam kita guna cecair yang berbeza tu, kalau kat rumah nak guna apa pula cikgu? Kita ada minyak masak. Minta sikit minyak masak daripada emak. Lepas tu air boleh ambil air biasa kan? Ini yang macam ni contohnya air sirap. Lepas tu boleh guna campurkan dengan gula. Campurkan dengan gula bagi pekat. Dampaklah cecair dengan ketumpatan yang berbeza. Tadi mungkin dapat 3 air biasa. Lepas tu boleh dapat air minyak, lepas tu boleh dapat air yang bergula, bergula. Jadi pelajar-pelajar pun boleh buat juga dekat rumah. Betul tu. Tak semestinya PDPR, pelajar-pelajar tak boleh buat eksperimen. Ni cikgu bagi idea lah macam mana pelajar boleh buat eksperimen tekanan cecair ni di rumah. Selain daripada perbezaan ketumpatan, yang pertama tadi faktor kedalaman. So bolehlah gunakan bekas yang lebih besar, lepas tu tanda kedalaman. Ikutlah prosedur. Prosedur masih lagi sama, cuma bekas-bekas yang digunakan tu adalah berbeza. Maksudnya kalau macam kita guna bekas pipe ni. Cumanya Mira, dekat hujung tu kita kena buat corong teaser lah dekat hujung ni. Okey, corong teaser ni cikgu pernah nampak cikgu punya senior dia buat corong teaser sendiri tau. Kalau cikgu tak boleh nak buka ni, cikgu sebenarnya sengaja bawa marker yang ini. Dia punya refill dekat dalam. Refill dekat dalam dia ni, kalau kita bukakan refill ni, dalam dia tu kan, bukakan, lepas tu dia jadi dia jadi macam satu corong tau. Jadi corong tu boleh tebuk, lepas tu lekatkan dekat sini. Memang DIY sangat. Tak terfikir pula nak guna marker tu cikgu. Marker ni, refill marker ni. Ambil refill yang kosong, cuci bersih-bersih, lepas tu lekatkan dekat situ. Lepas tu kalau mungkin boleh tambah dekat bawah dia tu, sebab dia ada lubang, tutuplah sikit dengan belon. Tutup dengan belon supaya belon ni dia jadi macam udara tu boleh gerak-gerak masuk keluar. Jadilah corong teaser sendiri. Sangat berinovasi ya cikgu Nisa kita. Cikgu tengok cikgu punya senior dulu buat. Cikgu rasa macam kagum lah tengok. Bagus betul lah idea dia. Jadi mereka di rumah, murid kat rumah pun boleh buat macam ni pun. Letak je pembaris kan cikgu. Jadi bacaan tu kita nak baca kat tepi ni lah. Masih sama macam tadi. Kita kena baca dua bacaan. Satu yang rendah, satu yang tinggi. Lepas tu masih lagi kita kena tolakkan. Tapi kalau boleh nak buat sendiri, gunakan pembaris yang lebih panjang. Macam yang ini berapa cm aja ni? 30 cm. Mungkin gunakan yang 50 cm supaya dapat lebih tinggi. Bila kita letak pembaris yang lebih tinggi, kita boleh kaji kedalaman yang lebih banyak. Macam kalau macam ni mungkin range kedalaman dia sikit je. Okey. Tapi still boleh gunalah, kan? Still boleh guna. Macam still boleh guna. Nak PDPR ni, tak ada alasan. Nak PDPR. Tak ada alasan insya-Allah cikgu tak boleh buat eksperimen lah cikgu. Itu cuma boleh buat dekat mak emal je. Betul. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Ini pun boleh buat dekat rumah. Baik, itu dia. Okey cikgu, mungkin ada sedikit nasihat ataupun tips lah kepada cikgu, terutama kepada murid-murid kat rumah untuk faham subjek yang kita belajar hari ni, topik kita ni. Okey. Pesanan cikgu untuk tajuk tekanan cecair ni tak susah pun. Mira, kena ingat sahaja formula ajaib P sama H rho G. Okey, so kena ingat P ialah tekanan, H ialah kedalaman, rho ialah ketumpatan dan G ialah graviti.
Oh, okey. Baik. Faham, Macam tu faham. sahaja. Yang paling penting ingat Ingat formula, tu. ingatlah setiap simbol tu apa, lepas tu aplikasikan sahaja. Sebenarnya tekanan cecair ni sangat dekat dengan kita. Betul tu. Dan yang paling penting sekali kena ingat konsep. Betul. Konsepnya bergerak selari. Cikgu, apa tadi konsep dia? Konsep macam mana? Konsepnya berkadar terus. Berkadar terus. Graf tadi kan, yang kita cakap tadi berkadar terus. Baik. Jadi apa yang kita boleh cakap, kedalaman berkadar terus dengan tekanan. Begitu juga dengan ketumpatan dan graviti. Semuanya berkadar terus dengan tekanan. Baik, itulah kita punya kesimpulan pada hari ini. Ingat faktor-faktor tadi tu berkadar terus. Ya. Ingat jawapan tu dalam peperiksaan. Okey, Cikgu Nisa, terima kasih Cikgu atas maklumat dan juga info yang Cikgu berikan pada kami hari ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada murid-murid yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Ingat, boleh buat sendiri eksperimen ni dekat rumah. Ya, betul Mira. Kalau ada yang baru nak tengok bagaimana cara dan sebagainya, boleh tengok siaran ulangan ataupun boleh tengok semula di laman YouTube rasmi NTV7 Official Malaysia. Terima kasih Cikgu Nisa. Ya, terima kasih juga Mira. Sama-sama. Terima kasih kepada anda di rumah. Kita jumpa lagi di lain waktu pula hanya di Mahir Didik TV KPM. Bye. Assalamualaikum. Didik TV KPM